السلام عليكم ورحمة الله. Tak on. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya pada malam ini saya dan tuan-tuan dapat berkumpul bersama-sama untuk kita meneruskan apa yang telah kita rancang dan kita atur. Dan malam ini program kita sampai ke Masjid Al-Mustaqim. Mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang kita bincangkan di dalam perbincangan kita pada malam ini memberikan manfaat kepada saya dan tuan-tuan dalam kehidupan kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nas, sesungguhnya manusia yang pertama dan paling awal, yuqda yaumal qiyamah, yang akan diputuskan, diadili dan dihisab keputusannya oleh Allah pada hari kiamat. Yuqda, diadili atau dihakimi, atau kita boleh juga sebut dihisab. Sesiapa yang ikut kelas kita telah dibahaskan dengan panjang lebar tentang bab yang berkaitan dengan hisab pada hari kiamat. Nabi kata, man husiba udhiba, siapa yang dihisab oleh Allah pasti akan diazab. Dalam sebahagian riwayat, man nuqisha udhiba, siapa yang dimunaqashah, siapa yang dibincangkan amalannya, dibuka dan diperiksa amalannya, pasti dia tidak akan selamat. Yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun, jadi golongan yang paling awal, manusia yang pertama, dibawa menghadap bertemu dengan Allah. Dalam sebahagian riwayat disebut di antara manusia itu dengan Allah tidak ada turjuman, penterjemah atau perantara. Apabila kita dibawa pada hari kiamat nanti, berdiri di hadapan Allah, di antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi menyatakan, apabila Allah mengajak kita berbicara, di antara dia dengan kita tidak ada di tengah-tengahnya perantara. Allah berbicara langsung dengan kita, Allah bercakap langsung dengan kita. Ini yang kita namakan sebagai hisab. Dan tidak ada orang tengah, tidak ada perantara, tidak ada malaikat. Kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal tentang apa yang kita lakukan.
Persoalannya, siapakah golongan, kelompok manusia yang pertama yang dibawa menghadap Allah? Berdasarkan kepada hadis ini, rajulun ustushhida, seorang lelaki yang terkorban, mati syahid di dalam medan perang. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Dibawa kepadanya dan dibentangkan segala nikmat yang telah diberikan kepadanya, dan dia mengakui apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nanti kita syarah. Yang pertama, lelaki yang syahid, seorang lelaki yang terkorban di dalam medan perang fi sabilillah, mujahid dia panggil, orang yang berjihad. Orang yang mati syahid tu syahid. Kalau ramai dia panggil syuhada. Jadi ini yang pertama dibawa. Kemudian dibentang dan ditunjukkan kenikmatan dan kelebihan, anugerah, keistimewaan yang Allah berikan kepadanya. Apa keistimewaan itu? Nanti kita tengok dalam huraian. Sehingga dia boleh pergi berperang, diberikan ruang untuk dia berjihad, peluang untuk dia berperang dan berkorban nyawa dia untuk agama. Dia dapat peluang tersebut. Bukan semua orang dapat peluang ini. Khalid ibn al-Walid, yang terkenal dengan gelaran Saifullah, pedang Allah, yang juga dikenali sebagai Asadullah, singa Allah Ta'ala, yang tidak pernah tewas di dalam mana-mana peperangan, dia tidak diberikan ruang atau peluang untuk dia terkorban di dalam medan jihad. Dia mati dalam keadaan tidak di medan perang. Abu Ubaidah Al-Jarrah, Abu Ubaidah Al-Jarrah, yang Nabi kata setiap umat ada orang yang paling amanah. Setiap umat ini ada orang yang paling amanah, amin, orang yang paling dipercayai, tidak pernah mengkhianati amanah. Umat aku tidak lain dan tidak bukan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia juga tidak terkorban di dalam medan perang. Abu Ubaidah Al-Jarrah mati di mana? Di Jordan. Ada kubur dia di Jordan, di Syam. Dia mati kerana wabak ta'un. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Siapa yang pergi ke Jordan boleh pergi ke Darih, dia panggil, kubur, makam Abu Ubaidah. Dia juga tak ada peluang meninggal dalam medan perang. Umar, walaupun dia tidak mati tapi dia dapat syahid jugalah, kerana dia mati dibunuh. Demikian tuan-tuan kemuliaan orang yang mati syahid. Qala, ditanya kepada orang tersebut yang mati syahid tu, fama amilta fiha, kenapa engkau berperang? Setiap daripada kita ni akan ditanya tentang amalan kita. Sebab itu antara perkara yang paling menakutkan kita adalah apabila ditanya tentang kenapa kita melakukan amalan tersebut. Sebab itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia meletakkan hadis ini di dalam bab ikhlas, di dalam bab haramnya riak. Dan kita akan tengok kaitan dengan apa yang kita nak bincangkan malam ini. Qal fama amilta fiha, kenapa engkau berjihad dan kenapa engkau pergi berperang? Qal qataltu fika, aku berperang, fika hatta ustushhidtu, aku berperang kerana engkau ya Allah, sehingga aku terkorban sebagai syahid. Qal, lalu dijawab kepada lelaki tersebut, kadzabta, engkau berbohong.
kadzabta, itu bukan niat engkau. Itu bukan tujuan dan maksud daripada apa yang engkau lakukan. Kadzabta. Kadzabta, kau bohong. Allah kata kau berdusta. Walakinnaka qad qatalta li an yuqala jari'. Dan tetapi sesungguhnya engkau berperang, qatalta li an yuqal, supaya orang memanggil engkau jari, orang yang berani, supaya orang memuji engkau sebagai orang yang berani, orang yang hebat, jago, pahlawan. Faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi. Kemudian dibawa lelaki tersebut, diheret dengan mukanya, yakni kaki di atas, muka dia di bawah, hatta ulqiya finnar, dan dicampak ke dalam neraka. Kemudian dibawa lelaki yang kedua, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Quran. Lelaki yang ta'allama al-ilm, yang dia keluar menuntut ilmu. Ta'allama al-ilm, yang pertama dia menjadi talibul ilm, muta'allim. Ta'allama yata'allamu, dia belajar. Pasal itu Nabi kata khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Nabi sebut tuan-tuan, khairukum, sebaik-baik manusia di antara kamu ni, orang yang paling bagus, orang yang paling baik, man, sesiapa yang ta'allama al-ilm, ta'allama al-Quran. Dalam riwayat tu dia kata ta'allama al-Quran, belajar al-Quran. Jadi kita kena masukkan diri kita ni dalam golongan yang ta'allama al-Quran, belajar Quran. Sama ada belajar tafsirnya ke, tadabburnya ke, tajwidnya ke. Bagus. Pengalaman lah. Pengalaman. Apa? Tajwid ni, orang perempuan antara kelompok yang bersemangat belajar Quran. Isteri saya duk ajak orang perempuan mengaji Quran. Banyak kelas-kelas orang perempuan mengaji Quran. Cuma yang laki-laki ni mungkin mereka dah qari, qurra. Macam mereka banyak kan ahli kitab. Maksudnya mereka belajar, mereka tak buat kitab. Ahli kitab. Dia orang perempuan ni bagus. Dia tak ada malu bab tu. Dia semangat. Sambung balik. Nabi kata khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, dan dia mengajar orang. Maknanya orang yang tak termasuk dalam dua kelompok ni, sama ada dia itu orang yang belajar Al-Quran atau orang yang mengajar, dia tidak termasuk di dalam apa yang Nabi kata sebaik-baik manusia. Lawan kepada sebaik-baik manusia ni, seburuk-buruk manusia, orang yang tidak mempelajari Al-Quran. Nampak? Kemudian tuan-tuan, dia kata ta'allama al-ilm. Lelaki ini seorang yang kuat, rajin mengaji, talibul ilm. Wa 'allamahu, dan dia mengajar orang. Muallim, guru, dia mengajar orang. Wa qara'a al-Quran, dan dia membaca Al-Quran. Perfect. Dia seorang penuntut ilmu, dia juga mengajar orang manusia ilmu, dan dia orang yang rajin membaca Al-Quran. Manusia yang terbaik. Pada pandangan zahir kita, dia bagus. Kemudian seperti mana lelaki tadi ni, fa'utiya bihi fa'arrafahu, dibentangkan dan dibongkarkan, ditunjukkan, ditayangkan, diceritakan kepadanya segala kelebihan, nikmat, keistimewaan yang Allah berikan kepadanya. Fa'arafaha, dia mengakui itu kelebihan dan nikmat yang dia dapat. Sekali lagi saya syarah tuan-tuan. Qal, kemudian Tuhan tanya, fama amilta fiha, kenapa kau pergi mengaji? Kenapa engkau keluar pergi menuntut ilmu? Kenapa engkau mengajar manusia ilmu? Kenapa engkau baca Al-Quran? Kenapa engkau mengajar dan belajar? Qal,
ta'allamtu ilma, aku belajar ilmu, wa 'allamtuhu, dan aku mengajarnya pula, wa qara'tu, dan aku membaca Al-Quran, wa qara'tu fika Al-Quran, dan aku membaca Al-Quran, keseluruhan amalan itu kerana engkau. Dia sebut kerana Allah. Dia belajar kerana Allah, dia mengajar kerana Allah, dia membaca Al-Quran kerana Allah. Kadzabta, sekali lagi Allah menjawab, kau bohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma, dibongkar niat dia yang sebenar. Kau belajar ilmu liyuqal alim, supaya orang memuji engkau alim, bagui, pandai, hebat, cerdik, supaya orang memuji, mendapat pujian manusia. Ini satu. Yang baca Quran tadi, wa qara'ta, dan engkau telah membaca Al-Quran bukan kerana aku, bukan kerana Allah, liyuqal, supaya manusia yang mendengar bacaan engkau tadi, huwa qari, dia ni qari, supaya orang puji dia pandai baca Quran, supaya orang puji dia sedap dia baca Quran, supaya orang puji dia hafal banyak, pandai. Qari. Nampak tuan? Faqad qila thumma umira, seperti mana lelaki tadi, dia juga diheret, fasuhiba ala wajhihi, di atas mukanya, dengan kaki di atas, muka di bawah, diseret, hatta ulqiya finnar, dan dicampak ke dalam neraka. Wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafin al-mal kullih, seorang lelaki yang Allah Ta'ala wassa'a, luaskan kepada dia harta. Masa tu kita kalau orang yang miskin, kita sebut sempit. Orang yang kaya, kita sebut rezeki dia murah, rezeki dia luas. Allah Ta'ala memberi kepada lelaki ini harta dan juga kekayaan. Kemudian dibawa, dan dia ni apa dia? Wa a'tahu min asnafin al-mal kullih, dan dia telah memberikan harta yang Allah Ta'ala beri kepada dia itu kepada orang-orang yang layak menerima. Maknanya dia satu orang yang kuat, rajin sedekah. So, ini satu juga kelebihan. Kemudian dibawa, dibuka dan dibentangkan kepadanya nikmat dan kelebihan yang diberikan kepadanya, kekayaan, hartanya. Kemudian sikap dan amalannya yang suka bersedekah, belanja orang makan, wakaf, infak dan sebagainya lah. Qal, kemudian Tuhan tanya, fama amilta fiha, di atas niat apa engkau memberikan dan mengeluarkan harta itu? Qal, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak, aku memberikan semua harta-harta aku itu demi kerana engkau. Jawapan yang sama. Kadzabta, kau bohong. Walakinnaka, akan tetapi, fa'alta, engkau melakukan perbuatan tersebut, memberikan sedekah, mengeluarkan infak dan kebajikan keseluruhannya, supaya liyuqal, manusia memanggil engkau Jawad, orang yang pemurah. Orang puji dia lah, bagus, duit banyak, sedekah. Orang sanjung, orang hormat, orang respect, orang suka pada dia. Dan dilakukan juga apa yang sama dengan dua lelaki tadi, diheret dengan wajahnya ke neraka dan dicampak ke dalamnya. Hadis yang kita baca ini tuan-tuan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Itu hadis yang kita ambil pada malam ini. Okey tuan-tuan, apakah pengajaran yang boleh kita
keluarkan. Satu, orang yang pergi berjihad tadi, orang yang belajar ilmu tadi, dengan orang yang mengajar ilmu tadi, dan yang terakhir orang yang bersedekah, ada satu perkara yang kita dengar diulang-ulang. Perkataan tersebut adalah dibawa kepadanya nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, fa'arrafaha, kemudian ditunjukkan kepadanya, fa'arafaha. Dia mengaku. Apa yang disebut oleh para ulama? Kata para ulama, satu perkataan yang menarik. Ketiga-tiga orang lelaki ini telah diberikan nikmat yang berbeza antara satu sama lain. Orang yang pertama, apa nikmat dia? Saya jawab untuk ringkaskan masa. Setuju atau tidak? Kata para ulama, orang yang pergi berjihad, yang mampu untuk pergi berperang, telah diberikan dan dikurniakan oleh Allah nikmat kesehatan, nikmat kesempurnaan tubuh badan, nikmat kekuatan. Sebab itu apabila kita menyebut rezeki, kita menyebut nikmat, dia bukan hanya tertumpu, tertutup, kita sebut terkepung dengan semata-mata duit ringgit. Sebab dalam hadis tu dia kata diberikan nikmat kepada lelaki itu. Lelaki itu ada nikmat apa? Sihat. Kalau sakit 3 serangkai, nak berjalan pun heret kaki, nak semayang pun jenuh kepak, nak pergi perang lagu mana? Sebab itu kesihatan ini lebih mahal nikmatnya apabila hilang daripada kita. Berapa ramai daripada kalangan kita yang tidak melihat kesihatan itu sebagai satu rezeki yang Allah bagi kepada dia. Sebab itu dia kata Allah bagi rezeki pada lelaki ni. Lelaki ni oleh kerana dia sehat tubuh badan, sempurna anggota badan dia, tidak ada cacat, tidak ada sakit, Allah mengizinkan dia pergi berperang. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, mungkin kita disempitkan rezeki dalam soal lain, tetapi kita ada rezeki yang besar, iaitu sehat. Pasal itu Nabi kata ni'matani maghbun fihima kathirun minan nas. Dua nikmat, disebut perkataan dua nikmat, dua rezeki. Dua nikmat, dua rezeki yang manusia maghbun. Maghbun ni macam-macam kita boleh tafsir lah. Tertipu, lalai dan sebagainya. As-sihhah, kesihatan. Sebab itu tuan-tuan, kita selalu doa di waktu pagi dan di waktu petang, doa supaya Allah memberikan kesihatan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Sebab itu Nabi kata al-mu'min qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minin ad-da'if. Sebab itu bila kita ada nikmat kesihatan ni, syukur. Macam mana cara tuan-tuan nak syukur? Macam lelaki ni lah. Bagus dalam satu sudut lah. Sekali kita syarah lagi, tak habis, baru syarah awal. Dia menggunakan kesihatan itu untuk pergi berperang. Macam kita tak boleh lah pergi perang, tak ada peluang nak pergi perang. Tahu mana negara aman? Jangan duk pergi perang tak ketahuan hala geng-geng sesat, pengganas apa semua tu, tak lah. Okey tuan-tuan, kita menggunakan nikmat kesihatan ni dalam ketaatan. So kalau tuan-tuan, saya ingat ditawar sihat ni mahal tau. Tuan-tuan nak tahu sihat ni mahal tak mahal, tuan-tuan kena sakit sekali. Bila sakit sekali baru kita cerdik, baru kita ketahuan mahal, dia kata no. Itu yang kata nikmat as-sihah.
Jadi Tuhan tunjuk dekat dia. Dulu dia sihat, dia berani, dia kuat, gagah perkasa. Betul tak? Betul. Dulu kami bagi hang sihat tak? Bagi. Dulu kami bagi hang berani, berani. Selain daripada sihat, dia kena berani. Apa hang buat? Aku pergi berperang. Hang berperang kerana Allah ke kerana apa? Dia kata kerana Allah, tapi Allah kata kau bohong. So tuan-tuan, kita orang Islam, salah satu benda kita nak kempen malam ni, mungkin hadis ni tuan-tuan rajin dengar, tapi saya nak syarah lain sikit. Tuan-tuan semua kena syukur nikmat ni sihat. Apa tuan-tuan nak kena buat? Mulai esok hari Isnin, yang mana tak kerja, yang kerja tak boleh lah. Tuan-tuan pilah jogging ke, kayuh gerek ke apa ke. Jagalah kesihatan. Itu kempen kita. Sebab tu nikmat. Siapa yang membiarkan diri dia dalam kemudaratan, mencampakkan diri dia dalam kemudaratan, dia berdosa. Salah satu makna mencampakkan diri dalam kemudaratan tu, dia tak memberikan hak diri dia. Sebab itu Nabi kata dekat Abu Darda, ditegur oleh Salman. Salman kata, wa inna li nafsika alaika haqqa. Untuk diri engkau, makanan yang sihat, jaga tubuh badan, tidak menyeksa diri, walaupun dengan maksud semayang tak tidur. Satu orang semayang tak tidur tu menyeksa diri. Menyeksa diri tuan-tuan. Diri dia perlukan tidur. Bila tuan-tuan tak payah tidur, nanti masuk dalam syurga tak tidur. Tak apalah. Tapi dunia tempat dia kena tidur. Tidur sangat-sangat pun tak boleh. Nampak? Okey. Itu yang pertama. Nikmat kesihatan. Yang kedua, nikmat apa? Lelaki yang kedua, ilmu. Sebab itu tuan-tuan, kita ni dapat rezeki malam ni. Rezeki yang Allah kurniakan kepada kita ilmu. Dan untuk tuan-tuan berada di sini, berapa banyak kombinasi, gabungan nikmat kena ada. Nombor satu apa dia? Ni untuk tuan-tuan nak mengaji malam ni, tuan-tuan kena tengok berapa nikmat yang tuan-tuan kena combine, nak kena gabung, nak kena ada, baru boleh duduk. Yang pertama, tuan-tuan kena sihat. Lepas itu yang tak main ni, kita bukan tuduh, kemungkinan sakit. Sakit. Banyak yang saya duk buat pemeriksaan berkala. Saya katanya, haji ni lama tak nampak. Cikgu ni lama tak nampak. Saya cek. Dia sakit. Dia lah jalan pun pakai tongkat. Nak pergi mana pun tak boleh. Okey, kita tulis dalam rekod, sakit. Haji ni, Allah, ustaz tak tahu lah. Mati lah. Okey, dalam rekod kita potong nama mati. Kita cek. Kuarantin kita tahu, apa semua, kontak rapat, semua lah rekod kita. Okey. So, tuan-tuan yang mai sini, sihat. Kalau tak sihat, tak boleh mai. Yang kedua, tuan-tuan kena ada duit. Kena ada duit, kena ada harta. Nak mai kena beli baju. Betul tak? Kena pakai baju, kena ada kereta, kena ada motor. Maksudnya kena ada harta. Kan? Harta-harta. Tuan-tuan tak gaduh pergi orang lain, tuan-tuan nak main mengaji, tak boleh. Kena pergi goreng kotiau. Dia tak ada duit, dia nak cari makan. Yang tuan-tuan duit tak tahu nak buat apa. So, kena ada nikmat sihat, nikmat harta. Nikmat yang ketiga, masa. Masa. Pasal itu Nabi kata, as-sihhah wal faragh. Nikmat sihat dan masa lapang. Kalau tuan-tuan tak ada masa, bersabuk dengan cucu, bersabuk dengan kebun, harum mana? Bersabuk dengan bendang, bersabuk dengan urusan, tak boleh main. Betul tak? Ni main pasal tak ada apa nak buat. Celah-celah tu pula menikah pula satu lagi. Sabuk bini baru pula. Salah lu belum. Pasal dia duduk abang saya nak nikah tak tengok. Nanti kita buat sekali. Okey. So saya nak kata apa tadi? Setelah adanya nikmat-nikmat tersebut, Allah membuka hidayah untuk kita mai. Kalau tak ada nikmat-nikmat tersebut, tak mungkin kita boleh duduk mendengar.
yang mana peluang itu mungkin tidak diberikan kepada orang lain. Jadi lelaki ni, sebab itu di antara tiga ni, yang pergi berperang, yang menuntut ilmu, dengan yang kaya tadi ni, yang menuntut ilmu ni dia lagi sakan daripada yang dua tadi. Pasal dia kena ada banyak benda baru dia boleh mengaji. Lepas tu ilmu yang belajar ni dia kena faham, dia kena ingat. Kemudian Allah Ta'ala bagi pula faqih. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dia bila dia mengaji dia faham pula. Lepas tu dia amal pula. Oh, itu semua memerlukan mujahadah yang sangat besar, yang lebih daripada orang pergi perang. Lebih daripada orang bagi sedekah, orang yang menuntut ilmu. Nampak? Okey. Sebab itu Nabi menyatakan kedudukan orang alim, orang yang belajar ilmu ini seperti bintang berbanding bulan. Kan? Nampak? Okey, wallahu taala a'lam. Kemudian yang ketiga, nikmat apa? Sebab itu Nabi kata ada orang yang diberikan harta, tidak diberikan ilmu. Ada orang yang diberikan ilmu, tidak diberikan harta. Ada orang yang diberikan harta dan diberikan ilmu. Ada orang yang hartanya pun tidak diberikan, ilmu pun tak ada. Ada 4 jenis yang kita selalu duk syarah, kalau tuan-tuan masih ingat. Dan yang terakhir, orang yang paling dia banyak diberikan nikmat ni, yang ketiga ni, nikmat yang paling mudah, rezeki yang paling mudah, yang semua orang boleh faham, reta lah. Sehat tadi tak ramai orang nampak, jarang orang nak perasan kata tu rezeki, jarang orang nak syukur. Ilmu pun kadang-kadang orang tak hargai sangat. Tapi yang orang nampak kata rezeki, yang kata Tuhan sayang dekat dia, kalau dia dapat, harta. Yang ketiga. Dan ketiga-tiga orang ni, kalau kita tengok sangat bagus. Pasal apa? Sebab mereka telah menggunakan nikmat itu pada jalan yang betul. Orang yang sehat tadi, dia pergi berjihad. Orang yang yang diberikan peluang oleh Allah sihat apa semua, duit dan semua, dia pergi mengaji. Betul tak? Yang kaya tadi dia sedekah. Artinya salah tak jalan apa? Jalan yang mereka tempuh, yang mereka buat, perbuatan yang mereka lakukan itu salah ke tak? Tak salah. Itu yang disuruh. Allah suruh berjihad. Allah suruh menuntut ilmu. Allah suruh sedekah. Di mana salahnya? Di mana rosaknya? Di mana yang kurangnya? Di mana yang cacatnya? Sehingga tidak mereka dimasukkan ke dalam syurga. Kalau tuan-tuan nak kata mereka punya perbuatan salah, perbuatan mereka betul. Perbuatan mereka hebat. Perbuatan mereka mulia. Sebab itu hadis ini bercakap tentang bab yang paling susah, yang paling payah untuk kita jaga. Sehingga para ulama senantiasa meletakkan bab ini pada permulaan hadis-hadis mereka, iaitu bab niat. Al-Imam Al-Bukhari, kalau tuan-tuan tengok Sahih Bukhari, dia juga mulakan hadis yang pertama, hadis innamal a'malu binniyat. Al-Imam Nawawi dalam kitab dia Riyadhus Salihin yang banyak orang baca, kita bagi contoh pasal ramai orang baca Riyadhus Salihin, juga dia bawa nombor 1, bab ikhlaskan niat. Bab niat. So ketiga-tiga orang tadi ni, mereka tidak rosak pada amalan, tapi mereka telah rosak pada permulaan amalan, iaitu niat. Lebih menarik tuan-tuan, apa dia? Yang pi berperang tadi, niat supaya orang kata dia hebat, jago. Ni tuan-tuan saya nak abang. Tuan-tuan saya nak abang, rahsia besar. Ni rahsia lah. Hanya orang yang merasai dia tahu rahsia ni. Percaya tak? Dalam hadis ni sebut, memang kena percaya lah. Sesiapa yang dia berniat untuk mendapat sesuatu, dia akan dapat benda yang dia niatkan tu. Tuan-tuan faham? Siapa-siapa yang dia mengajar untuk popular, untuk masyhur, untuk orang puji, untuk orang angkat, sanjung, hormat, dia akan dapat. Dia akan dapat. Tuan-tuan niatlah apa-apa pun, dia akan jadi macam tuan-tuan niat. Pasal tu ketiga-tiga lelaki ni dapat.
Dapat hak depa niat. Iaitu depa niat dunia, depa dapat dunia. Hak yang kata perang tadi ni, dia niat supaya orang panggil dia jari, syuja', berani, syuja'. Dia dapat tak? Dia dapat. Memang orang panggil dia berani, jari. Saya nak habaq ke tuan-tuan, siapa yang memang rosak niat dia, yang dia memang tahu pasal niat ni, orang yang niat tu saja yang tahu, dia akan, kalau kita tanya, hang dapat tak? Dia tak habaq kat hang, aku dapat. Apa dia? Orang puji aku. Pasal yang tu yang aku harap. Memang aku buat benda ni pun supaya orang puji. Orang puji tak? Orang puji. Puji, cukup. Dia dapat. Tuan-tuan buat nak ambil apa? Nak ambil nama, tuan-tuan akan dapat nama. Percayalah. Tuan-tuan try buat. Ha? Tuan-tuan bagi kat masjid supaya orang puji, tuan-tuan akan dapat. Puji merapak siang malam. Bagus haji tu. Tu kau, bagus haji tu. Allah. Ish. Aku dah duk rasa dah dia lah. Berkandak-kandak pujian. Berkandak-kandak. Kembang tak tahu nak habaq. Dia dapat. Dia dapat. Pasal itu saya kata, orang yang dia tahu niat dia, dia tahu dia dapat ke tak dapat. Dia dapat rasa apa yang dia harapkan. Tujuan dia, dia dapat. Satu orang pi ke Mekah untuk dipanggil haji. Untuk orang panggil dia haji. Untuk dia rasa dia jadi haji. Dia dapat. Tak, dan buat lagi Arab panggil dah. Betul tak? Ya Haj, tariq. Ay, sakan ni. Macam mana dia tahu niat aku ni? Dia panggil aku haji. Haji. Haji, alhamdulillah. Ada saya bawa satu orang tua. Dia orang tua tak erti apa. Betul. Arab tu panggil haji. Dia rasa berdosa, macam dia macam bukan layak lah, pasal dia tak haji lagi. Arab dia panggil semua haji lah. Bangladesh lah tu, bukan Arab, Bangladesh. Ya Haj. Dia tak, bukan haji. Bukan haji, main umrah. Dia tak panggil lah, ya Mu'tamir. Wahai orang yang main umrah. Dia tak panggil lah kan, tapi dia maksud haji, semua haji lah. Dia tak. Tapi kita dapat lah. Nak puji, kalau tuan-tuan buat satu benda supaya orang nampak tuan-tuan bagus, tuan-tuan akan dapat lah bagus tu. Bagus dia. Ish, payah cari. Kalau mati tak tahu siapa nak ganti. Allah, susah orang lagu ni. Dapat. Seronok tu dapat. Kalau kita nak seronok, kita dapat. Kalau nak kerana kuasa pangkat, Allah akan bagi. Allah bagi. Kalau kita buat sesuatu untuk orang lantik ke, orang bagi pangkat ke, orang bagi kuasa, aku buat benda ni supaya orang nampak aku, orang bagi aku jawatan, tuan-tuan akan dapat. Percayalah. Kerana itu yang disebut oleh Nabi, setiap manusia akan dapat apa niat dia. Macam ketiga-tiga tadi. Yang liyuqal qari, liyuqal alim. Supaya bila dia baca Quran, orang kata dia qari, orang kata dia alim. Orang kata, memang orang panggil, memang dia dapat. Memang orang panggil. Yang ketiga, jawad. Jawad ni pemurah lah, sangat pemurah. Pasal itu Aisyah kata Nabi SAW ajwadun nas. Aisyah kata dekat Nabi tu, ajwadun nas, manusia yang paling pemurah. Tapi bila masuk Ramadan, dia lagi pemurah. Jawad. Dia dapat tak? Dapat. Berapa ramai orang yang dapat kan? Tapi tuan-tuan, kesudahan dia apa? Hancur, musnah, rosak, lingkup, binasa, punah, hanya sekadar pujian, sanjungan dunia. Dunia ni pun bukannya lama mana. Bukan lama mana. Lepas itu saya selalu duk tanya, tuan-tuan pergi mana-mana makan sedap, bercuti seronok, macam-macam lah. Saya nak tanya tuan-tuan, how long do you feel? Berapa lama tuan-tuan rasa? Tuan-tuan makan sedap kan? Berkata ikan bakar sedap. Saya nak tanya, lama mana? Mulut tu mai tang ni sedap. Habis dah. Kenyang habis. Pergi bercuti. Mandi sungai ke, mandi laut ke apa ke, pergi Cameron Island ke apa ke. Syok. Syok tu lama mana?
Tuan-tuan, kalau betul-betul tuan-tuan syok, saya nak tanggung sebulan hidup. Dah bagi percuma, sebulan hidup. Makan, minum, tempat tinggal semua, sebulan hidup. Dia tapi 2 hari pun cemuh. Jemur nak ikat nak turun balik. Tak ada apa. Yang kata tadi syok sangat, sejuk. Pantang cuti nak celapuk api Cameron. Nah, sebulan hidup sana. Kita nak tanggung. Buat apa lama-lama? Artinya semua benda itu tidak kekal dan hanya bersifat sementara. Tuan-tuan nak balik, orang panggil, oi. Bagus ya. Kita berkembang syok. Sampai datang trafik lain nak kena pergi Starbucks tu, hilang. Hilang. Pujian. Lagi teruk, kita keluar orang puji tau. Bagus Bagus ceramah. Kita pun kembang. Tak ada pergi ke pintu. Ni, biasa. Start ceramah. Lain kali jangan dulu lama lah. Potong steam dia. Baru nak syok orang puji, dia pergi pangkah tengah. Saya nak habang, itulah hakikat kepada makna pujian manusia. Kalau ada orang puji kita, percayalah. Kalau ada orang kata kita berani, kalau ada orang kata kita alim, kalau ada orang kata kita pemurah, tuan-tuan percayalah, akan ada orang yang berkata sebaliknya. Kalau ada orang kata dia ni pemurah, akan ada. Kalau ada orang kata dia ni pemurah, tuan-tuan percayalah cakap saya, akan ada orang kata, aku kenal pemurah. Nampi makan, tengok dengan dia, nak tahu pemurah ke tak? Akan ada pertembungan. Kalau ada sisi pujian, akan ada sisi kejian. Tuan-tuan percaya, kalau ada sisi memuji kita, akan ada sisi mengeji kita. Kalau ada sisi putih, akan ada sisi hitam yang senantiasa bersilih ganti dalam hidup manusia. Kalau itu yang kita cari, kalau itu yang kita maksudkan, kita tidak akan sampai kepuasan dalam melakukan ibadah. Tak boleh. Lepas itu ketiga-tiga laki-laki ni sayang 1000 kali sayang. Perang sampai mati. Mengaji teruk-teruk, habis masa muda, letih, penat, mengapai, lah sekali kesudahan akhirnya dicampak ke dalam neraka. Tu dia tuan-tuan. Tuan-tuan bayang, yang tuan-tuan duk main tiap-tiap malam, pagi, petang, duduk penat, buang masa, tiba-tiba kesudahan tuan-tuan masuk neraka. Kesudahan kita masuk neraka. Itu. Apatah lagi kalau orang yang habis duit. Macam tuan-tuan, kita kalau nak tunggu masuk neraka lambat lah kan. Tuan-tuan bayang macam ni, orang yang bertanding politik. Tak bos, orang bertanding. Kita buat contoh umum. Habis duit ni. Macam tuan-tuan, saya nak kena bagi elok ni pasal kamera ambil 2. Saya nak ceritanya, satu orang, tuan-tuan bayangkan, dia habis duit sedekah. Hai, bukan benda mudah nak sedekah duit ni. Tak tahu last sekali duit tu bakar dia. Letih tuan-tuan, letih. Macam orang yang bertanding pilihan raya. Kalau bukan duit dia tak apa. Kalau duit dia, jamu tuan-tuan makan. Yang tuan-tuan pun pantau orang jamu makan. Pasal tu orang-orang politik ni, kalau dia dengar SPR kata 2 minggu pilihan raya, dia semua perut. Habis banyak. Kalau dia kata kempen 3 hari, dia lagi seronok. Dia tetap banyak sikit entah. Habis last sekali. Kalau bukan takat kalau, hilang deposit. Allah tuan-tuan, dia punya sakit orat letih tu, Tuhan saja yang tahu. Kalau menang lain. Pasal tu kita kata, kalau itu maksud kita, akhirnya kita dicampak ke dalam neraka. Jahannam, segala penat, lelah dan kepayahan yang kita tempuh. Tak berbaloi tuan-tuan dengan setakat orang kata hang bagus. Tak padan. Maka sebab itu hadirin mukminin, saya menasihatkan diri saya, nombor 1, untuk melatih diri kita supaya ikhlas. Orang ikhlas ni salah satu daripada feel yang dia rasa tenang. Pasal apa dia tenang? Pasal dia tak peduli orang. Nampak satu tuan-tuan.
hendaklah orang yang belajar ilmu itu, kata para ulama, mengikhlaskan niatnya untuk 4 maksud. Siapa-siapa yang nak ikhlas, dia kena ada 4 maksud. Siapa yang ada 4 makna ni, 4 maksud ni, 4 ciri ni, dia ikhlas. Dia kita panggil mukhlis. Ada orang nama mukhlis kan? Mukhlis, orang yang ikhlas. Yang pertama, dia mengaji, dia belajar dengan niat menghilangkan kebodohan pada diri dia. Kita mai mengaji untuk mengangkat kebodohan. Supaya kita tak jahil. Yang mana dulu kita tak reti, kita mai mengaji, kita nak reti. Yang tu yang pertama. Kena ada, dalam niat tu kena ada 4 komponen, 4 perkara ni. Nombor 1, tuan-tuan mengaji untuk menghilangkan kebodohan. Bukan nak menunjuk kepandaian. Beza tu. Menghilangkan kebodohan. Bukan nak menunjuk kepandaian. Menghilang kebodohan. Nombor 1. Yang kedua, setelah tuan-tuan niat, tuan-tuan pasak dalam diri tuan-tuan menghilangkan kejahilan. Tujuan aku mengaji ni, aku nak bagi reti, aku nak bagi faham, aku nak tahu yang mana betul yang Nabi buat, yang mana yang Nabi tak buat, yang mana yang sah, yang mana yang batal. Aku nak tahu yang betulnya lagu mana. Itu orang yang ikhlas. Nombor 2, dia kena ada tujuan menghilangkan juga kebodohan kepada orang lain, khususnya keluarga dia. Bukan setakat diri dia saja cerdik, dia juga niat untuk orang lain juga cerdik. Artinya dia boleh tegur anak dia, cukuplah. Dia boleh perbetui bini dia, dia boleh perbetui keluarga dia boleh perelok amal ibadat keluarga dia. Okey, itu orang yang betul. Orang yang dia kisah diri dia, keluarga dia dan siapa yang di bawah tanggungan dia. Orang ni ikhlas. Yang ketiga, dia mengajar, dia belajar ilmu tu untuk mengikhlaskan ilmu tu, dia hendaklah senantiasa menjaga ilmu tadi. Maknanya kalau dia hafal, dia jangan bagi hilang. Kalau dia belajar, dia jangan bagi lupa. Kalau boleh dia tulis ataupun dia dengar balik. Artinya dia senantiasa dengan ilmu tu. Itu orang ikhlas. Orang yang istiqamah. Bukan orang yang ikut apa? Ikut nafsu. Istiqamah ni hujan, panas, banjir ke, kemarau ke apa, lagu tu dia. Dia dan ilmu. Dia dan majlis ilmu. Dia dan Quran. Dia dan sunnah. Itulah hidup dia. Mati tok guru ke, tukar tok guru ke, tukar apa ke, jadi lagu mana ke, patah tumbuh hilang berganti ke, apa jadi berdentum langit di guruh di langit, kilat sambar menyambar ke, itulah dia. Dia tak berubah. Orang ikhlas, buah dia istiqamah. Tuan-tuan nak tahu satu orang mustaqim, istiqamah di atas jalan tu, tanda dia kalau dia ikhlas, Tuhan akan istiqamah dia. Selalunya orang yang tergelincir, orang yang terkeluar, orang yang tertolak, gugur sebelum masak ni, dia rosak pada niat tu. Kita berhenti saat tuan, macam biasa, laluan azan. Okey. Bismillah. Yang terakhir, yang keempat, seseorang itu dikatakan ikhlas di dalam menuntut ilmu. Kita fokus kepada tajuk ta'allamal ilm wa 'allamahu wa qara'al Quran. Kita fokus kepada tajuk yang berkaitan dengan menuntut ilmu tadi. Iaitu yang terakhir, seseorang itu ikhlas di dalam menuntut ilmu agama apabila dia mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya. Itu kata para ulama. Nombor 1, dia bermaksud mengangkat kejahilan pada dirinya, mengangkat kejahilan kepada orang lain, terutama keluarganya. Yang ketiga, dia senantiasa mengikat dirinya dengan ilmu. Dan yang keempat, dia mengamalkan ilmu tersebut. Dan sampingan daripada itu, tentulah dia tidak mengharapkan pujian dan juga pandangan manusia. Lebih daripada itu apa dia tuan-tuan? Di hadapan atau di belakang, tersembunyi ataupun zahir, dia sama. Itu orang yang ikhlas. Okey, sekarang kita pergi sedikit lagi. Fokus terus kepada niat. Fokus terus kepada niat. Ketiga-tiga orang tadi ni, perang, mati syahid,
tak boleh apa? Burn pahala dia. Tak boleh pahala. Bahkan masuk neraka. Yang kedua, boleh tak pahala? Orang mengaji dengan orang mengajak, Jahannam tak boleh apa? Letih. Bukan takat letih, boleh masuk neraka. Kalau takat letih saja tak apa. Letih, lena tak apa. Kan? Nampak? Tuan-tuan mengaji tak boleh apa? Kan? Letih, balik lena okey. Yang ketiga, yang habis duit beratus ribu, sedekah, infak, wakaf apa semua ni pun tak boleh apa? Pasal apa? Kerana manusia ni dia diberikan pahala di atas dua maksud. Satu, dia kena niat. Depa niat tak? Depa niat tak? Depa niat lah. Dia kena dua. Dua ni kena dijalin, digabung jalinkan. Dua ni kena ada. Tuan-tuan, dua ni kena ada. Nak boleh pahala kena ada dua benda. Nombor satu, tuan-tuan kena niat. La sawab illa biniyah. Kaedah kata, tak ada pahala tanpa niat. Itu kaedah fiqh. La sawaba illa biniyah. Tak ada pahala tanpa niat. Sekali kita bagi contoh. Siapa-siapa yang buat amalan, dia tak ada niat, tak ada pahala. Innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. So tuan-tuan ingat kaedah ni, la sawaba illa biniyah. Tidak ada pahala dalam melakukan suatu amalan kecuali tuan-tuan kena niat. Nak boleh pahala kena niat. Depa ni ada niat. Nombor satu, niat orang puji kata berani. Nombor dua, niat supaya orang panggil pandai. Nombor tiga, niat supaya orang pemurah. Tapi tak boleh juga. Pasal apa? Tadi suruh pasang niat. Niat dah pasang lah. Jahannam kerana niat tadi tidak ikhlas. Sebab itu kita sebutkan, yang dikatakan amalan yang ikhlas itu, yang terbaik itu, bila dia buat kerana Allah. Sebut boleh. Salli fardhu zuhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan sanatan hadhihi sana lillahi ta'ala. Semua kita boleh buat lillah. Sambil duduk basuh pinggan ni. Tak penat ah? Tak apa, lillah. Lillah boleh lillah. Lillahi ta'ala. Tapi lillahi ta'ala itu tidak benar jika tidak disertakan dengan ikhlas. Sebab itu tuan-tuan, di dalam Al-Quran Allah menyatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mereka itu tidak disuruh melakukan ibadah, menyembah Allah, melainkan mukhlisin, dalam keadaan ikhlas. Sebab itu dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 tadi ni. Sebab itu orang yang bersalat banyak, bersedekah banyak, tetapi jika disulam dengan niat untuk menunjuk-nunjuk, maka tidak ada pahala baginya, dan ini termasuk di dalam syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Bukan setakat dia tak boleh pahala, dia buat satu dosa yang besar, iaitu syirik. Syirik khafi. So penting. Nombor dua, contoh orang yang rosak niatnya ataupun orang yang tak berniat. Satu orang yang dia membayar zakat, dia wajib bayar zakat. Dia wajib bayar zakat. Tuan-tuan bayar zakat? Bagus. Kan? Kempen membayar zakat nihayatul am, kan? Hujung-hujung tahun ni banyak orang bayar zakat. Okey. So dia ada dua kemungkinan lah. Satu, dia bayar zakat, dia niat, tapi dia niat supaya orang puji dia. Macam-macam lah. Dia tak tahu ni letih. Awak letih situ ni, penat. Bawa balik pada Baitul Mal. 30,000 bayar zakat. Nak keluar habaq 30,000. Depa pun habaq ke hari ni yang paling banyak aku pergi bayar. Tahun lepas 60.
Tahun depan aku ingat kalau boleh bayar 100 kan rugi bayar zakat. Kita Allahu Akbar. Dia pun tadi ni puas hati. Jumpa orang lain pula. Bawa balik pada pejabat zakat ni. Oh tu kan. Ada apa program ada aku bayar zakat. Tak bertanya banyak mana. Dia niat tak? Dapat apa dah? Pasal dia niat riak. Satu orang lagi yang tak niat langsung. Dia bagi tu dia tak niat zakat. Satu dia bayar dengan niat zakat, tapi dia niat riak. Dia sulam, dia maksudkan zakat dia tu dengan riak. Jahannam, tak boleh apa macam kawan ni. Satu lagi dia bayar zakat tapi dia tak niat zakat. Tak niat zakat bukan tak lafaz. Dia bagi ni. Dia tahan niat apa? Aku tak niat apa, aku bagi begitu ya. Jadi tak zakat? Tak jadi. Tak jadi juga pasal dia tak. Tapi kalau tuan-tuan niat zakat, tuan-tuan pergi sebut orang lain tak apa. Contoh tuan-tuan mai bagi kat saya. Bukanlah saya suruh, contoh. Pergi bayar kat Maid pula kan. Contoh. Atau bayar kat Tok Imam. Tapi tak boleh bagi kat masjid. Zakat tak boleh bagi kat masjid. Pasal masjid bukan asnaf. Bagi kat Tok Imam. Ni zakat Tok Imam. Pasal Tok Imam ni fi sabilillah. Tok Imam terima kasih. Tapi tuan-tuan tak sebut zakat. Tapi niat zakat. Mungkin kadang-kadang orang ni dia rasa terhina sikit bila kita sebut zakat. Awak ingat aku asnaf? Tak asnaf apa. Motor naik setengah tuntun yang lebih. Tak asnaf lagi. Tak asnaf lagi. Tapi dia kadang-kadang dia ada maruah. Tak apalah. Kita nak jaga ayat muka dia. Dia tahu apa dia ni? Sagu hati. Hadiah. Tapi kita maksudkan dalam hati kita yang tu zakat. Dia jadi apa? Dia jadi zakat. Innamal a'malu binniyat. Dia bukan kira lafaz. Kaedah kata dia tak kira lafaz. Dia kira niat. Kan? Okey. Kemudian dia kata apa lagi? Niat ni besar tau. Niat ni besar. Sehingga tuan-tuan, orang yang menggabungkan niat dia boleh rosak sebahagian dan boleh dapat sebahagian. Contoh apa dia? Satu orang semayang 2 rakaat. Rakaat pertama Allahu Akbar, ikhlas. Masuk rakaat kedua, yang kawan tu pun bagilah dia habis dulu, dia pergi masuk. Dia sembahyang tadi seorang-seorang dia ya. Allahu Akbar, bismillah. Tetap masuk mai siapa tahu. Allah. Teri. Sebagai ulama kata hak yang first round tu, rakaat pertama tu kita kira. Rakaat kedua tak kira. Sebab itu orang banyak tanya, kalau satu orang dia puasa, dia tak makan, dia tak minum, dia tak ada niat. Contoh kan, tuan-tuan tak, hari tu tak perasan, kita tak makan lagi. Bang maghrib. Aku ni tak makan apa lagi tu. Dia jadi puasa? Dia jadi puasa tak? Dia tak jadi puasa. Pasal puasa tu menahan diri dari makan dan minum serta perkara yang membatalkan puasa dengan niat. Kalau tuan-tuan tak makan tapi tuan-tuan tak ada niat, tuan-tuan tak ada niat nak puasa, cuma tuan-tuan tak dan nak makan, tak sedap kata tak makan, tak jadi niat. Ataupun tuan-tuan tak makan juga tapi niat lain, bukan kerana Allah tapi diet. Dia tak makan, dia tahan tak makan, tak makan. Puasa ke? Tak. Betul? Ya pasal yang tak makan dah tak puasa. Aku diet. Tapi kalau dia niat puasa, di samping tu dia kata aku niat ni puasa. Tapi di samping tu kalau nak turun pada alhamdulillah, itu boleh. Jangan dia niat diet tapi dah halang-halang aku diet, aku puasa. Puasa kan diet? Diet tu yang utama, puasa tu kemudian sikit. Jahannam. Nampak? Okey? Kemudian tuan-tuan kata para ulama juga, ini last. Yang kedua kata para ulama, sesuatu amalan yang pada asalnya ia adalah adat kebiasaan, tetapi dilakukan dengan maksud dan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub, dia dapat pahala. Seperti contoh apa dia? Makan. Makan ni benda adat, benda yang biasa, harus. Tapi satu orang dia makan, pasal itu tuan-tuan kena niat.
Tapi taklah sahaja aku makan nasi tengah hari ni kan, sunat atas aku kerana nak bagi kuat semayang sehari lillahi tak, bukanlah lagu tu. Maksudnya satu orang kadang-kadang dia makan, pasal apa hang makan? Aku lapar. Dia boleh apa tak? Dia tak boleh apa. Nothing. Pasal dia makan tu kerana dia lapar. Tapi kalau satu orang dia makan, pasal apa hang makan? Dia tahu aku makan bagi ada tenaga sikit, sekali aku boleh semayang. Cantik, dia boleh pahala. Makan tadi dia jadi ibadat. Berbanding dengan kawan tu makan juga. Kawan ni makan dapat pahala, kawan tu makan tak boleh apa. Apa yang membezakan dua orang tadi? Niat. Kawan ni makan tak ada niat apa. Lapar aku makan, teringin aku makan, nampak sedap aku makan. Yang kawan ni dia makan dengan maksud dia nak dapat tenaga untuk dia semayang. Tu satu contoh. Lena tengah hari dia panggil apa? Lena hak yang sebelum luhur Lena sak tu, terlak sak tu. Qailullah kan? Qailullah tu Lena tu, ramai ada orang Lena, nap, dia panggil nap. Tengah hari tu ramai ada orang Lena, ramai orang Lena. Tapi kita tanya, apa siapa hang Lena? Aku mengantuk, aku letih sat, aku nak tolak mata sat lagi mangkit buat kerja ni. Dia boleh pahala tak? Siapa hang Lena? Kita pening dia, aku tolak sat, saya aku mangkit segar. Boleh apa tak? Siapa hang Lena? Lena sat sunnah. Sagi mangkit segak lagi nak mayang luhur. Allah. Kawan ni Lena 10 minit, kawan tu pun Lena 10 minit. Kawan ni Lena refresh untuk nak bagi segar. Nothing, tak ada kaitan dengan nak semayang, tak ada kaitan dengan nak ikut sunnah. Tapi pasal apa? Pasal dia nak refresh. 10 minit nothing, 10 minit tak boleh apa. Tapi kawan ni 10 minit dengan maksud dia tak ikut sunnah. Yang kedua, aku nak bagi segar, aku nak semayang luhur, aku rasa khusyuk, dia boleh apa? 10 minit berpahala. Simple. Yang beza dua benda 10 minit tak boleh apa dengan 10 minit pahala ni, tak mana? Niat tadi. Demikian juga tuan-tuan dalam soal niat lagi apa? Ni, pakai jubah. Kan? Nabi pakai. Tapi kalau siapa-siapa pakai baju, jubah, pakai jubah. Pasal apa hang pakai jubah? Trend lah pakai jubah. Pasal tu bila kita tengok jubah, oi, jubah jantan ke jubah perempuan ni? Kan? Jubah-jubah trend lah ni kalau kita tengok. Astagfirullah. Abu Jahal kalau tengok pun terjun balik ni. Sakan punya trend dengan ketak, dengan apa. Tapi dia pakai jubah pasal apa? Trend. Dia kata, raya ni aku nak buat jubah. Pasal apa? Hang kan pernah pakai jubah? Aku tengok ramai trend lah pakai jubah ni, nampak style sikit pakai jubah ni. Jubah sporty, ada line pula. So dia pakai jubah tadi, dia dapat tak pahala? Tak dapat. Tapi satu orang dia, tapi siapa hang pakai jubah? Ikut Nabi. Dia dapat apa lah? Niat tu, bukan jubah tu, niat tu. Banyak benda yang Nabi buat sebagai bashar, manusia. Nabi makan benda tu, Nabi pakai benda tu, Nabi suka benda tu kerana dia manusia. Lepas tu tuan-tuan pun buat kerana nak ikut Nabi. Tuan-tuan dapat di atas nak ikut tu. Jubah semua orang boleh pergi kedai beli, tapi satu orang dia beli pakai kerana Nabi. Satu lagi dia pakai kerana trend, kerana ikut. Kan? Kerana nak bergaya, dia tak boleh apa. Itu soal niat. Sebab itu Nabi SAW sebut, An Abi Mas'ud Al-Badri An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Innal muslim idza anfaqa ala ahli nafaqatan wa huwa yahtasibuha. Kita ambil tang wa huwa yahtasibuha tu. Satu orang lelaki yang bergelar suami. Dia memberikan suatu pemberian kepada isterinya. Dia syarat dia isteri. Kalau girlfriend tak boleh. Markah tak cik. Dia kata aku beli hadiah kan. Siapa abang beli kat cik? Markah baru. Aku harapkan pahala daripada Allah. Yang tu dia tak jadi pahala, dia tu jadi bala. Okey. Dia bagi dekat bini dia. Dia bagi dekat bini dia nafkah. Semua orang bagi. Melayu bukan kata Islam je, Hindu bagi, Cina bagi, semua agama bagilah kat bini, kata bini semua bagilah.
Tak jadi Islam baru nak bagi. Tak Islam pun memang duk jamu bini dia duk bagi. Tapi dalam Islam, apabila satu orang dia bagi sesuatu kepada isteri dia, terutama makan, minum dan sebagainya, wa huwa yahtasibuha, dengan dia meniatkan, dengan dia mengharapkan pemberian itu pahala daripada Allah, maka Allah tulis pemberian itu di dalam kod vote atas sedekah. Satu orang bagi, pasal apa orang bagi? Dia tak ada niat apa-apa, dia saja bagi, dia kesian bagi. Satu orang dia bagi pasal dia niat untuk dapat pahala. Dia tahu aku jamu hang makan ni, penat aku cari kerja ni, mudah-mudahan Tuhan bagi pahala kat aku. Satu orang dia bersama dengan isteri dia, pasal apa? Pasal apa hang bersama dengan isteri? Aku nak jaga daripada benda yang haram. Pasal apa hang kahwin? Pasal aku takut terbuat benda haram. Dia dapat pahala. Nabi kata wa fi kulli bud'i ahadikum sadaqah. Nabi kata setiap daripada kamu bersama dengan isteri kamu dapat sedekah, pahala sedekah. Pasal apa? Pasal dia bersama dengan maksud nak jaga maruah dia, nak jaga apa? Agama dia, nak jaga diri dia daripada buat benda haram. Sahabat tanya, Rasulullah, benda macam ni pun dapat pahala ke? Benda seronok ni, benda nikmat, benda memang manusia buat dapat pahala. Nabi tanya balik, reverse. Nabi tanya balik, kalau dia pergi lepaskan nafsu itu pada bukan isteri dia, Tuhan tulis apa? Tuhan tulis dosa. Kalau dia lepaskan pada isteri dia yang halal, takkan dia tak dapat apa? Yang dia panggil kias apa ni? Kias daripada benda satu kepada benda yang satu lagi, rendah kepada benda yang tinggi. Kalau dia pi benda haram, dia dapat dosa. Kita kias pula. Kalau dia pi benda halal, dia dapat pahala. Tu dia tuan-tuan, kadang-kadang niat sikit ni merubah maksud perbuatan tu. Nampak? Okey. Itu apa yang boleh kita huraikan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam ini, dan saya sangat tertarik dengan hadis ini untuk saya kongsi dengan tuan-tuan kerana semua yang berada di hadapan ini, yang berada dalam majlis ini, di dalam dan di luar, adalah daripada kalangan orang-orang yang beramal. Dan perosok pembatal putusnya amalan tuan-tuan ni adalah disebabkan oleh masalah yang kita bincangkan tadi. Dan penyakit ni dia tak ada pada orang luar. Daripada maksud tuan-tuan tak ada. Tuan-tuan riak ni mai kat siapa? Dia mai dekat orang yang pergi perang. Orang duduk belengkak di rumah nak riak apa? Oh, megah bangga aku boleh duduk rumah tak buat apa. Riak ni dia pergi kepada orang yang sedekah. Masalah ni dia pergi kepada orang buat amalan. Dia pergi kepada orang yang mengaji. Orang yang memang balok tak pergi mengaji, dia tak riak apa. Satu orang balik pada pasar malam dengan balik pada masjid, siapa yang nak riak? Siapa yang nak riak? Penyakit riak tu dia nak pergi kat siapa? Megah aku. Hantar aku pergi mana ni? Balik pada mana ni? Pasar malam. Dia tak kembang kan? Tapi kalau tuan-tuan balik pada masjid dengan pakaian lagu ni, naik motor lalu kok kedai orang makan capati, kembang tak? Oh tuan-tuan, dia punya tunduk tu. Haji, Assalamualaikum. Jawab tu pun dia berkata haji ni bagi kamat hidup. Pasal itu tuan-tuan, ini serangan. Serangan yang sangat halus, menyelinap, menyusup masuk tanpa pelakunya sedar. Tanpa kita sedar. Penyakit ini kita tak sedar. Mereka hanya sedar bila? Yang mati syahid, yang mengaji, mengajar dengan yang bersedekah ni hanya sedar bila? Bila Tuhan bongkar depan mata dia, depan kepala dia. Tu dia baru mereka sedar. Sebelum tu mereka tenggelam. Kalau mereka sedar awal, tentu mereka bertahu. Pasal apa mereka tak tahu sampai ke sudah, mereka tak bertaubat? Pasal mereka hanyut, mereka tak sedar. Sedar-sedar tuan-tuan, seret tahu dalam neraka. Pasal itu kita baca hadis ni, pasal itu kita bincang hadis ni untuk memberi kesedaran kepada saya dan tuan-tuan, yang mendengar dan yang mengajar, yang menyampaikan dan yang menerima, yang memberi dan yang mengambil. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah merezekikan keikhlasan kepada kita semua. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum.
Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.